Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Mazizul Dani dalam kalender jenayah edisi 3 Mac 2017. Seorang amah warga Indonesia dikenali sebagai Jubaidah 38 tahun didakwa tergelincir dari tangga pada jam 12.45 tengah malam 25 Februari lalu dan kemudian mati jam 12 tengah hari keesokan harinya. Kematian mangsa pada mulanya diklasifikasikan sebagai mati mengejut, namun hasil bedah siasat mendapati wanita terbabit didera. Susulan itu, polis menahan suami isteri yang juga majikannya. Kedua-dua mereka direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama wartawan kami Syamsul Munir Syafini di Pulau Pinang. Silakan Munir. Terima kasih rakan setugas di studio dan saya kini langsung dari Georgetown Pulau Pinang bagi membawakan perkembangan terkini kes penderaan sehingga mendatangkan maut seorang pembantu rumah Indonesia pada Sabtu lalu. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini bersama saya ialah Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Mio Farid Al-Atrash Wahid, dan sekarang saya akan bersama beliau dan bertanyakan beberapa soalan bagi memberikan maklumat lanjut mengenai kejadian terbabit. Dan terima kasih Tuan atas kesudian Tuan bersama kami pada malam ini bagi memberikan perkembangan terkini. Dan mungkin boleh Tuan ceritakan sedikit, adakah kejadian penderaan seumpama ini ada pertama kali berlaku ataupun sebelum ini pernah ada kejadian seumpama ini? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kejadian pembantu rumah warga asing didera jarang dilaporkan kepada pihak polis. Ikut statistik 6 bulan yang terakhir pada tahun 2016 menunjukkan tiada kes sebegini dilaporkan berlaku di daerah Timur Laut Pulau Pinang. Walau bagaimanapun pihak polis tidak menolak kemungkinan kejadian tersebut mungkin berlaku tetapi tidak dilaporkan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yang kita rasakanlah, pembantu rumah takut hilang sumber pendapatan jika membuat laporan. Yang kedua, pembantu rumah menganggap penderaan yang minimum adalah perkara biasa bagi seorang pembantu rumah. Dan untuk itu kita, pihak polis menyeru dan meminta masyarakat sekeliling ataupun rakan-rakan ataupun jiran-jiran yang ada maklumat tentang kejadian pembantu rumah didera dan sebagainya supaya mengambil berat, ambil kisah dan memaklumkan kepada pihak kuasa atau pihak polis tentang kejadian penderaan pembantu rumah Indonesia ini. Tuan, mungkin hasil siasatan awal polis boleh bongkarkan, mungkin dia ni pernah ada rekod jenayah lampau membabitkan dadah ataupun sebaliknya. Okey, dalam siasatan yang kita jalankan terhadap 3 suspek yang kita tahan setakat ni, kita dapati mereka ni tiada rekod sabitan lampau lah. Tak ada rekod jenayah dan sebagainya lah. So siasatan masih lagi diteruskan ke atas ketiga suspek ni. Maksud mungkin motif mungkin masih dalam siasatan. Dan motif pun kita masih lagi menjalankan siasatan untuk mengenal pasti apakah punca sebenar kejadian ini berlaku lah. Tuan, mungkin apa yang perlu dilakukan oleh pembantu rumah jika mereka berdepan situasi sebegini? Mungkin kebanyakan keluarga di Malaysia sekarang ni dah banyak menggunakan khidmat pembantu rumah. Mungkin apa yang patutnya pembantu rumah itu lakukan ataupun untuk mengelak daripada kejadian penderaan sebegini. Okey, saya ingin menasihatkan ataupun beri panduan kepada pembantu-pembantu rumah Indonesia ataupun warga asing yang berada di Malaysia, sekiranya mereka didera ketika berada di Malaysia bersama dengan majikan dan sebagainya. So sekiranya mereka didera, yang pertama sepatutnya pembantu rumah perlu menghubungi pihak berkuasa ataupun pihak polis dan memaklumkan kejadian tersebut supaya tindakan pantas dapat kita lakukan untuk menyelamat pembantu rumah Indonesia ni. Mereka juga boleh memaklumkan kepada ejen pasal mereka datang ke Malaysia ni, kebanyakan pembantu rumah datang ke Malaysia ni. So mereka ada ejen yang bawa masuk, maklum kepada ejen supaya pihak ejen mereka dapat menghubungi pihak berkuasa dan kita dapat mengambil tindakan yang pantas bagi menyelamat pembantu rumah Indonesia ni. Dan jika mereka datang ke Malaysia tidak melalui ejen, mereka boleh memaklumkan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan mereka supaya menghubungi pihak polis, nyatakan tempat mereka tinggal dan sebagainya supaya kita dapat mengambil tindakan yang pantas dapat menyelamatkan mangsa-mangsa penderaan ini dan sebagainya. Tuan, kejadian macam ni mungkin sedikit mencalakan hubungan antara dua negara, memandangkan pembantu rumah merupakan warga Indonesia dan majikannya orang Malaysia. Mungkin ada respon daripada Konsul Jeneral Indonesia di Penang mengenai kes ni. Okey. Dalam kes ni selepas kejadian ini dilaporkan kepada pihak polis, kita telah menghubungi Konsul Jeneral Indonesia di Penang ni di Pulau Pinang ni kejadian tersebut
Dan walaupun kesal di atas kejadian yang berlaku ke atas mangsa dalam kes ini, Konsul Jeneral Indonesia di Malaysia menaruh kepercayaan penuh kepada pihak kuasa atau pihak polis untuk menjalankan siasatan dari segala sudut mengikut ketetapan undang-undang yang ada di negara kita lah. Dan mereka menyeru kalau ada bukti yang kukuh, mereka pohon supaya suspek ini dituduh di mahkamah. Okay. Tuan, mungkin untuk soalan terakhir, mungkin Tuan boleh ceritakan sikit perkembangan terkini hasil siasatan serta mungkin kertas siasatan tu dah berapa lama lagi dah nak siap? Untuk makluman semua, kita telah menjalankan, kita telah menahan dua suspek, suami dan isteri, majikan kepada mangsa dalam kes ini. Dan juga kita telah menahan seorang warga negara Kemboja yang kita syaki dapat membantu siasatan yang kita jalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Urusan. Dan untuk makluman, kedua-dua majikan ini kita telah dapat perintah penahanan sehingga 15 Mac 2017. Manakala warga negara Cambodia ni kita tahan di bawah Akta Immigration dan undang-undang membenarkan kita menahan suspek ini selama 14 hari lah. Dan untuk membantu siasatan lah. Dan selepas tempoh tahanan kedua-dua majikan ini tamat pada 15 Mac, pihak polis bercadang untuk memohon supaya tempoh riman tersebut dilanjutkan bagi melengkapkan siasatan sebelum kita rujuk siasatan kepada pihak yang Arif Timbalan Pemerintah Raya untuk arahan selanjutnya. Okay. Terima kasih Tuan Mio. Dan setakat itu saja yang dapat saya bawakan kepada anda semua di Facebook Harian Metro, dan saya Syamsul Munir Safini bersama juru kamera Hazli Adi Hassan kembali ke studio. Assalamualaikum. Terima kasih Munir di Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Saksikan. Polis memberkas seorang lelaki selepas menemui sepucuk pistol dan 2 butir peluru yang disembunyikan di belakang rumahnya di Kampung Sisik Lantai, Kuala Ketil. Ketua Polis Kedah, Datuk Asri Yusof berkata, serbuan dilakukan pada 21 Februari jam 5 petang setelah mendapat makluman orang ramai mengenai pemilikan senjata api oleh lelaki berusia 38 tahun itu. Apabila ditahan, lelaki yang bertugas sebagai mekanik itu kemudian membawa polis di suatu lokasi di belakang rumahnya sebelum menemui satu bungkusan kain dan plastik diletakkan di celah batu. Suspek yang berasal dari Kuala Ketil itu didapati mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan penyalahgunaan dadah dan saringan ujian air kencing mendapati dia positif dadah jenis metafetamin. Suspek ditahan reman sehingga 28 Februari untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 kerana kesalahan memiliki pistol dan juga peluru tanpa kebenaran. Polis berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah jenis heroin terbesar di Kuala Terengganu susulan penahanan 4 suspek termasuk ibu dan anak dalam 3 serbuan berasingan Selasa lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Terengganu, Superintendent Roslan Tahi berkata, dalam serbuan pertama, polis merampas 4 botol dadah jenis heroin dan 25 biji pil kuda selepas menahan 2 lelaki berusia 35 dan 55 tahun di Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu. Susulan penahanan berkenaan di tepi jalan kawasan Kampung Padang Midian hari sama, polis menahan seorang lagi suspek berusia 35 tahun yang disyaki pembekal kepada suspek berusia 55 tahun yang ditahan sebelum itu. Beliau berkata nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM17,120. Pembantu rumah warga Indonesia maut dipercayai menjadi mangsa dera majikannya di sebuah rumah dalam kejadian di Jelutong, Georgetown, Pulau Pinang. Mangsa yang dikenali sebagai Jubedah meninggal dunia 11 pagi pada Sabtu lalu di rumah majikannya selepas dikatakan tergelincir ketika menaiki tangga. Mayatnya kemudian dibawa ke Hospital Pulau Pinang dan pemeriksaan awal mendapati wanita terbabit didera dengan kesan retak di kedua-dua tulang rusuk, lebam peha dan kecederaan lain. Difahamkan polis menahan suami isteri berusia 40-an yang juga majikan mangsa bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Pegawai kanan Jabatan Kerajaan Persekutuan yang direman 5 hari bersama 3 individu lain bagi membantu siasatan kes rasuah dibebaskan selepas tempoh reman tamat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum itu membawa semua suspek ke Mahkamah Magistrate Ipoh Perak pada 10 pagi untuk menyambung reman. Bagaimanapun ia ditolak Magistrate Suhaima Muhammad Nur. Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Wahida Jalaluddin dalam permohonannya untuk menyambung perintah tahanan reman berkata SPRM memerlukan lebih masa mendapatkan maklumat kerana suspek enggan memberi kerjasama. Dalam laporan sebelum ini, pegawai itu ditahan bersama 2 ahli perniagaan dan seorang mekanik untuk membantu siasatan selepas dipercayai terbabit memberi dan menerima rasuah daripada pengusaha pusat hiburan dan rumah urut yang beroperasi di Perak. ...151 motosikal diperiksa dan 85 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk memandu tanpa lesen dan pengubahsuaian nombor pendaftaran kenderaan dalam operasi lumba haram dan pencegahan jenayah di sekitar kawasan Kuala Perlis. Timbalan Ketua Polis Daerah Kangar, Deputy Superintendent Zaini Talib berkata, operasi khas 2 jam bermula 5 petang itu bertujuan mencegah lumba haram dan jenayah. Motosikal yang ditahan tidak disita, sebaliknya selepas diperiksa, pihaknya mengeluarkan saman bagi memberi pengajaran kepada penunggang yang melakukan kesalahan lalu lintas. Zaini turut mengingatkan remaja yang menunggang motosikal mematuhi peraturan lalu lintas dan mengelakkan menunggang secara melulu. Dah. Dipenuhi dengan pusat urut menjadikan kawasan sekitar Platinum Walk di Jalan Langkawi Danau Kota Setapak diberikan nama julukan Little Thailand dalam kalangan pelanggan yang mahu mendapatkan khidmat wanita warga asing sebagai tukang urut. Malah setiap blok bangunan di kawasan itu mempunyai sekurang-kurangnya 5 pusat urutan yang menawarkan pelbagai pakej menarik dengan harga serendah bawah RM100 hingga RM300. Di sebalik pakej itu, pusat urutan berkenaan dipercayai turut menjalankan kegiatan tidak bermoral dengan berselindung menggunakan pusat urutan dan kecantikan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Taktik itu terbongkar apabila sarang kegiatan mereka diserbu pegawai dan anggota penguatkuasa menerusi operasi bantras aktiviti haram Okbah Siri 33 di lokasi berkenaan. Bagaimanapun ketika serbuan dijalankan, kebanyakan tukang urut dan penjaga premis dipercayai warga asing sempat melarikan diri menggunakan pintu rahsia dan jalan belakang yang disediakan dalam premis diubah suai berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan Datuk Seri Adnan Mat Ihsan berkata, bagaimanapun pihaknya berjaya menahan 7 individu termasuk seorang wanita warga Indonesia dalam serbuan yang dijalankan dengan kekuatan 330 pegawai dan anggota penguatkuasaan daripada 20 agensi penguatkuasaan itu. Wanita warga Vietnam dan Indonesia yang dipercayai terbabit dalam pembunuhan Kim Jong Nam didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang. Kedua-dua warga Vietnam, Duan Thi Huang dan warga Indonesia Siti Aisyah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah mula bersidang pada 10 pagi dengan Siti Aisyah yang memakai kemeja T merah dan jeans biru dibawa masuk ke kandang tertuduh tepat 10.03 pagi. Sementara itu, Ting Huang yang digari dibawa masuk ke kandang tertuduh pada 10.09 pagi. Mereka kelihatan tenang ketika pertuduhan dibacakan dalam bahasa Vietnam dan Indonesia secara berasingan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh berikutan kes ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan 13 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes terbabit dan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi selain untuk serahan dokumen dan laporan kimia.
Lebih 500,000 CD dan DVD cetak rompak termasuk lucah yang dirampas polis dimusnahkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas Pulau Pinang. Majlis yang disempurnakan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Chua Ji Lee itu turut melumpuskan peralatan yang digunakan bagi menghasilkan CD dan DVD berkenaan. Katanya kesemua barangan berkenaan adalah hasil rampasan pihaknya sepanjang 2013 hingga 2016. Tambahnya nilai pasaran kesemua barangan rampasan berkenaan dianggarkan mencecah jutaan ringgit. Dua pegawai Jabatan Imigresen Kangar Perlis dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kangar Perlis atas tuduhan membunuh seorang warga Bangladesh Oktober 2014. Hukuman itu dikenakan ke atas Muhammad Aminuddin Muhammad Yassin dan Zuhairul Effendi Zulkafli selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Kedua-dua tertuduh didapati bersalah menyebabkan kematian pendatang asing tanpa izin Abu Bakar Siddiq di bilik pantry Jabatan Imigresen 10 hingga 11 malam pada 29 Oktober 2014. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati. Tempoh tahanan reman anak dan pegawai khas Exco Kerajaan Negeri yang disyaki terbabit dalam skandal rasuah dan penyelewengan hartanah dilanjutkan 7 hari lagi oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Turut disambung reman 7 hari 2 lagi suspek, manakala 2 yang lain dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Lanjutan reman itu membolehkan SPRM menjalankan siasatan lanjut terhadap 4 suspek terbabit mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Terdahulu, ke-6 mereka tiba di perkarangan mahkamah pada 9 pagi dengan menaiki 6 kenderaan diiringi pegawai SPRM. Jenayah berlaku di sekeliling kita, tingkatkan keselamatan diri anda dan keluarga supaya tiada kejadian tidak diingini berlaku. Semoga paparan yang kami kongsikan kepada anda minggu ini menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita bersama. Baiklah, kalender jenayah berhenti di sini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti laman web harian Metro di www.hmetro.com.my, berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Mazizul Dani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.